Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Tadi kita dengarkan keluhan seorang pengusaha, seorang peniaga dalam menempuhi cabaran ketika tempoh PKP ini. Dan kita sekarang ini ingin dengarkan seorang guru pula kongsikan ceritanya yang berada di Tanjung Sedili. Bukan saja sebagai seorang guru tapi sebagai ikon masyarakat kita boleh katakan yang membantu juga dari sudut pemasaran ekonomi tempatan, dan kita ingin dengarkan daripada Muhammad Fadlis Syakur Hazran yang berada di Tanjung Sedili. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada Hafizi dan juga Naila. Ya, Naila. Baik, terima kasih. Boleh kongsikan dahulu sebelum kita bincangkan tentang masyarakat di Tanjung Sedili ini. Kita nak dengarkan sebagai seorang guru pengalamannya setakat ini dengan hentinya sesi persekolahan seperti biasa dan beralih ke satu normal baharu pembelajaran dalam talian. Bagaimana agaknya perubahannya itu sendiri ataupun pengalaman Fadli sendiri di sana? Okey, saya adalah sebagai seorang guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Syed Nasir. Okey, bila pada cuti bulan 3 yang lepas, bila berlakunya COVID-19 ni, jadi virus ini dia dah merebak, dan bila berlakunya virus ini sesi persekolahan tak dapat dijalankan. Jadi bila kita sedia maklum daripada Perdana Menteri, dia memberitahu terpaksa ditangguhkan sesi apa saja perhimpunan. Jadi saya mendapat makluman daripada pentadbir, sesi terpaksa dijalankan secara online. Dekat sini memang jauh berbezalah. Ya. Sebab kita pun tak pasti sampai bila PKP ni akan berjalan kan. Okay, jadi masa sekarang ni memang semua hampir sistem pembelajaran secara online. Jadi sekarang memang 100% lah sesi pembelajaran akan dipantau oleh ibu bapa. Cikgu, dalam masa yang sama mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami keluhan daripada murid-murid ataupun ibu bapa. Cikgu setiap hari bukanlah bertemu, maksudnya berinteraksi dengan ibu bapa dan juga murid-murid. Ada dalam kalangan mereka yang mungkin tidak mempunyai peranti elektronik, rangkaian internet dan sebagainya kan. Mungkin ada perkara-perkara cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh mereka. Cikgu, mungkin cikgu boleh bawakan cerita itu kepada kami? Okey, masa awal-awal berlakunya PKP ni memang sebagai guru pun kami bela juga macam tak tahu macam mana sesi persekolahan yang akan dilangsungkan kan. Jadi bila kita terapkan dalam sistem online, jadi permasalahan yang pertama memang berlaku dari segi kemudahan daripada ibu bapa. Sebab ada setengah ibu bapa yang tak ada kemudahan seperti peranti, telefon bimbit, dari segi internet, sebab semua bahan-bahan yang dibekalkan tu melalui online. Dan ada yang ada online tapi dia tak mahir untuk menggunakan. Jadi dekat sini, tapi saya rasa bila dah berlaku dalam sebulan lebih waktu PKP ni, rasanya mungkin ada ibu bapa yang berdekatan, mungkin dia berkongsikan cara penggunaan. Jadi saya rasa dalam masa tempoh sekarang ni, sebab bila saya bagi lembaran kerja dari segi dalam bentuk online, nampak respon yang feedback daripada murid nampaknya makin meningkat. Kalau mula-mula tu memang saya bagi satu kerja memang hanya beberapa orang je yang respon. Tapi bila sekarang ni hampir 80% lah yang membalas respon untuk kita buat temakan. Cikgu, saya lihat pengorbanan seorang cikgu ni umpama membakar diri, lilin yang membakar diri itu kan. Cikgu, mungkin boleh cikgu kongsikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru. Kita nak dengar suara hati seorang guru ketika PKP ini kerajaan minta untuk buat pembelajaran atas talian dan sebagainya. Mungkin suara hati seorang guru tu kita nak tahu apa perkara-perkara yang tersimpan di sudut hati guru tu. Okey, saya sebagai seorang guru memang rasa terkesan juga dengan bila berlakunya PKP ni, sebab sistem sesi persekolahan tak dapat dilangsungkan. Sebab sebelum berlakunya PKP ni, kami dah ada program-program yang telah dirancang, macam dari segi sukan, aktiviti-aktiviti program penitia. Jadi bila berlaku ni memang banyak perkara yang tertangguh, dan kalau kita sedia maklum, sampaikan hari ini kementerian telah menetapkan bahawa UPSR dan PMR P3 pun
tidak dapat dijalankan pada tahun ni. Jadi dari segi pembelajaran pula, ada guru yang sanggup, sebab saya dapat info daripada rakan, ada mana guru yang berdekatan dengan sekolah, dia sediakan bahan-bahan soft copy kepada lembaran kerja kepada murid. Jadi dia terpaksa pergi hantar ke sekolah, pergi dekat guard, dan dia akan maklumkan kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat pergi ke sekolah untuk ambil bahan tersebut. Jadi kalau dari segi online tu memang terus melalui handphone lah. Baik, cikgu, kita juga nak cikgu kongsikan cerita aktiviti selain mengajar. Cikgu juga ada gerakkan program ataupun aktiviti-aktiviti membantu pengusaha, terutamanya nelayan di sekitar Tanjung Sedili ini untuk membantu memasarkan produk mereka. Boleh cikgu kongsikan? Okey, bila berlakunya PKP ni, sebab saya ni dibesarkan dari keluarga berniaga. Kalau dekat Sedili ni, insya-Allah lah, kalau tanya tu orang kenal sebab ayah saya seorang peniaga daripada dulu. Jadi adik-beradik saya pun ada yang berniaga restoran, ada yang berniaga ikan, ada yang berniaga inilah, kecuali abang saya seorang sebab dia jawatan di Kejora. Jadi bila berlakunya PKP ni, saya rapat dengan adik saya yang last. Lepas tu je saya tanya dengan dia, saya cakap macam mana operasi jualan ikan. Saya ingatkan sebab kalau ikutkan semua kena tutup kan. Jadi bila dapat dia maklumkan operasi boleh dijalankan. Tapi 2 minggu awal masa PKP yang mula-mula tu memang dia terkesan sebab orang mula mungkin bila berlakunya PKP ni rasa kehidupan kita terhad, tak boleh bergerak, tak boleh nak ke sana ke sini kan. Jadi jualan dia memang merosot lah. Jadi saya pun cakap dengan dia, kita kena buat sesuatu, cari inisiatif lain. Okey. Kemudian mula-mula tu kawan sebab rakan-rakan saya sedia maklumnya adik saya ni peniaga ikan, dia tanya ada bekalan ikan tak untuk yang sekitar dekat kawan-kawan saya ni kan. Jadi saya inilah buat tempahan dengan adik saya bila dia dia bawa. Jadi mungkin daripada situ nombor saya ni dia kongsi oleh rakan-rakan yang lain. Jadi bila berlaku macam tu, saya cakap dengan adik saya, kita rasanya boleh menggunakan sistem cash on delivery ataupun COD kepada customer. Kira macam kalau dulu kita beli barang, kita kena pergi ke kedai. Jadi dalam tempoh PKP ni, saya rasa siapa peniaga kena berusaha untuk pergi sampai ke rumah customer. Rasanya macam tu. Okey, baiklah, terima kasih banyak cikgu atas perkongsian itu tadi. Besar jasa seorang cikgu ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, bukan sahaja mengajar murid-murid, memastikan mereka faham pembelajaran atas talian dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga melihat kepada masyarakat sekeliling yang terkesan ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac lepas. Apapun, seperti yang Nailah katakan tadi, seperti yang kita lihat usaha daripada seorang guru-guru, usaha daripada seorang peniaga kepada peniaga yang lain, kita sama-sama masyarakat perlu memahami dan juga cabaran ini boleh kita tangani bersama-sama ketika saat-saat getir. InsyaAllah di sebalik terowong yang gelap sekarang ini akan ada cahaya di penghujungnya. Apapun, Segmen Realiti Rakyat akan bertemu anda setiap hari. Nyatakan kepada kami luahan ataupun cabaran yang dihadapi oleh anda ataupun inisiatif yang anda lakukan dalam sama-sama kita menghadapi cabaran COVID-19 ini. Baiklah, Segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Afizah Zaman. Dan saya Nailah Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.